Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seronoknya cinta Al-Quran. Saya Ustaz Izwan Ahmad, guru Al-Quran bersanad riwayat Hafan Asim. Bagi mendapatkan banyak lagi ilmu tajwid serta cara bacaan Al-Quran yang cepat dan mudah, jangan lupa subscribe serta tekan notifikasi YouTube channel Cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kali ini saya diberikan kelapangan dan kesihatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bertemu sahabat-sahabat pecinta Al-Quran, dan kali ini kita akan bawakan cara mudah dan cepat belajar mengaji Al-Quran dan surah serta ayat pilihan pada kali ini, iaitu surah Al-Baqarah ayat yang ke-70 hingga 76. Jadi bagi sahabat-sahabat yang nak buka Al-Quran, insya-Allah boleh pergi ke halaman 11, insya-Allah, ataupun boleh lihat di skrin masing-masing ayat-ayat yang akan kita bawakan. Kita akan bacakan satu persatu ayat dahulu, kemudiannya insya-Allah barulah kita akan bacakan bersama-sama dari awal ayat 70 sehingga ke 76. Sebelum itu, bagi yang baru pertama kali bersama dengan kita, saya mengucapkan selamat menonton dan selamat belajar. Semoga Allah memberkati pertemuan ini. Semoga sahabat-sahabat insya-Allah akan dapat mempelajari sesuatu daripada perkongsian yang bakal kita berikan. Saya perkenalkan, saya Ustaz Izwan Ahmad, guru Al-Quran anda yang juga merupakan pengasas Pusat Mengaji Al-Quran Fatihah Learning Center. Jadi di kesempatan ini, kalau ada sahabat-sahabat yang ingin mempelajari Al-Quran, insya-Allah sama ada secara bersemuka ataupun di atas talian, boleh hubungi kami. Baik, sebelum kita mulakan kepada isti'azah, saya minta seperti biasa pengerasnya, iaitu sahabat-sahabat panjang-panjangkan ilmu ini seperti mana Allah merezekikan kita untuk bertemu. Jadi diharapnya sahabat-sahabat dapat memanjangkan kepada orang yang kita sayang, kepada ahli keluarga dan teman-teman, ya, agar mereka juga dapat meningkatkan dan menambah baik kualiti bacaan Al-Quran masing-masing. Baik, kita lihat kalau share pun sudah, kita lihat kepada bacaan isti'azah. Seperti biasa, suka saya mengingatkan walaupun berulang-ulang kali, kerana kadang itu kita ulang sekali orang tak ingat, kita ulang berkali-kali. Apa dia? Hamzah dengan ain itu diberikan perbezaan, ya. Kerana kadang-kadang kita terdengar ada yang dibaca dengan au ataupun au, yang sebetulnya au, a dengan ain, hamzah dengan ain, ya. Hamzah baris atas bunyi a, ain baris depan bunyi au. Au, zu, ujung lidah mesti keluar di antara dua gigi, zu gitu. Kalau bunyi zu, bunyi huruf zai, ya, yang sebetulnya zu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sekali lagi dengarkan. A'udzu billahi, la lafzu jalalah mestilah dibacakan dengan dua harakat. Kemudian syai, jangan baca syai tetapi syai. Tanir rajim, nun baris bawah terus naik di atas ra, nir rajim, dan akhirnya ditutupkan mulut rapat menyempurnakan bunyi mim. Sama-sama sekali lagi insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik, terus kita masuk kepada ayat yang ke-70. Qanud. Ini sambungan kepada bacaan yang semalam, ya. Jadi jangan lupa dal itu diberikan pantulan, qalqalah sughra di situ. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin. Di situ rabb itu bawnya ada sabdu, tekankan. Kemudian baka yubay, ya itu juga bersabdu. Yil. Kemudian ya baris bawah bertemu nun, asalnya bunyi yin. Kemudian bila datang huruf lam, jadi hukum di situ idgham bila gunnah. Minta sahabat-sahabat tolong tuliskan di situ, mungkin sebagai rujukan dan kita dan juga kawan-kawan kita yang akan sertai kita sebentar saja lagi. Jadi hukumnya tolong tulis idgham bila gunnah. Apa maksudnya? Masuk tanpa dengung.
huruf idgham bila gunnah ini ada dua. Kalau jumpa nun mati ataupun tanwin datang selepasnya lam ataupun ra, hukumnya idgham bila gunnah. Jadi masuk tanpa dengung. Instead of yin jadi yil. Yillana ma hiya in. Ini selalu kadang orang tersilap di mana? Dia lambat masuk ya ke in itu. Jadi di situ jangan lambat hiya in, dan di situ wajibul gunnah, wajib dengung 2 harakat. Nal, nun bari atas terus naik di atas lam. Di situ alif lam qamariyah. Lamnya disebutkan dengan jelas. Nal baqarata syabaha alaina. Baik. Kalau sahabat-sahabat boleh habiskan satu nafas sampai wa in, di situ didengungkan wajibul gunnah. 2 harakat. Na dibacakan 4 atau 5 harakat. Di situ hukum ikhfa pula. Nun mati bertemu shin. Asalnya hamzah bila bertemu nun bunyi in, tapi bila datang shin jadi hukum ikhfa. Kita sembunyikan nun matinya di belakang shin dengan kadar panjang 2 harakat. Mungkin sahabat-sahabat ada yang tolong tulis. Hukumnya ikhfa 2 harakat. Baru masuk sya, dibacakan 4 atau 5 harakat. Allah, lafzul jalalah, bila datang sebelumnya baris fathah dibacakan dengan tebal dengan kadar panjang 2 harakat. Allahu la muhtadun. Baik, kalau boleh baca daripada qalun ulana sampai la muhtadun itu the best. Tapi kalau tak sampai mungkin boleh berhenti pada tasyabaha alaina. Sekali lagi dengarkan. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqarata syabaha alaina. Baik, kalau pilih untuk waqaf di situ. Kemudian sambung pada wa inna insya'allahu lamuhtadun. Mungkin kita cuba sekali lagi, ya. Tarik nafas dulu. Dia nak baca Al-Quran ini pernafasannya itu mesti betul, ya. Tarik nafas dulu kalau ayat yang panjang. Jangan kita dah tarik, dah lepas baru mula baca. Tarik bila dah penuh, tahan dan barulah kita mula bacaan, ya. Cuba sekali lagi. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqarata syabaha alaina wa inna insya'allahu lamuhtadun. Macam mana? Boleh ke tak boleh baca satu nafas? Ada, boleh tak boleh komen tak? Siapa yang boleh baca satu nafas, siapa yang tak boleh? Kalau tak boleh, berhenti pada yang saya beritahu tadi, waqaf alaina, kemudian ibtidak pada wa inna insyaallah. Boleh? Baik. Kalau tak apa, nanti kita baca balik daripada awal ayat. InsyaAllah. Kita teruskan dulu ayat seterusnya. Baik, sebelum kita membaca ayat ini, sekali lagi saya nak kongsikan bagi sahabat-sahabat yang ingin mendapat bantuan secara langsung daripada kami untuk menjadi ahli cepat Quran, untuk kami kirimkan ke rumah anda sebuah buku asas, sebuah buku tajwid dan rakaman buku asas serta tajwid serta bimbingan secara langsung daripada kami dari masa ke semasa, insya-Allah, agar sahabat-sahabat dapat meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran khususnya pada makhraj huruf dan hukum-hukum tajwid. Insya-Allah, kalau nak belajar satu persatu boleh tulis di ruangan komen. Nak jadi ahli cepat Quran, insya-Allah pihak admin kami akan cuba membantu anda mendaftar dengan secepat mungkin. Jangan bimbang, tidak ada yuran bulanan ataupun tahunan. Kita hanya mengenakan yuran keahlian sekali saja seumur hidup, insya-Allah. Baik, kita lihat ayat yang ke-71 ini. Qala in, dengungkan 2 harakat di situ, wajibul gunnah. Jangan pula kita baca qala innahu, tak betul. Kalau baca innahu salah. Yang betulnya in, baru masuk nahu yaqulu in. Dengungkan balik. Di situ nun sabdu lagi. Kita jumpa wajibul gunnah lagi 2 harakat. Naha baqaratul.
Di situ asalnya baqaratun. Ta tanwin dua di depan bunyi tun. Tapi bila datang lam, jadi hukum idgham bila gunnah jadi tul. Tanpa didengungkan. La za di hujung lidah. Zalulu. Di situ hukum ikhfa pula. Asalnya zalulun. Kalau baca zalulun jadi izhar. Tapi bila datang ta salah satu daripada 15 huruf ikhfa. Minta sahabat-sahabat tolong tulis huruf ikhfa ada 15. Dibacakan ikhfa dengan kadar panjang 2 harakat. Lun tu si di hujung lidah. Sirul ra di situ menjadi tebal. Dawala makhrajnya di tepi lidah di kanan ataupun di tepi ke sebelah kiri. Kalau selesa belah kanan. Kalau selesa belah kiri sebelah kiri. Dawala tasqil qaf baris bawah terus naik di atas lam. Di situ alif lam qamariyah. Tasqil har ra di situ jadi tebal. Jangan kita baca har, tak betul. Dia kena baca har. Sa. Okey, lagi hujung lidah. Samusallamatul. Di situ idgham bila gunnah. La syiyata fiha. Baik, di situ ada jim kecil, waqaf jaiz namanya. Mungkin sahabat-sahabat boleh tulis waqaf jaiz. Boleh berhenti, boleh terus, ya. Baik, kalau pilih untuk waqaf di situ berhentilah dengan 2 harakat. Kalau nak wasal, nak sambung pun bacalah dengan 2 harakat. Jangan pula kita berhenti, contohnya syiyata fiha. Tak kena. Dia kena berhenti. Syiyata fiha. Baru berhenti. Kemudian sambung pada qalul. Lam baris depan. Terus naik di atas lam yang bertanda mati. Qalul. Jadi waw silent, alif zaidah silent, hamzah wasal silent. Jadi ada 3 huruf yang silent di situ. Kita terus baca qalul naji. Nak ke ji itu jangan lambat. Kadang di situ orang terlambat. Tabil. Jangan tabil, bil. Ramai orang baca bil haq. Yang sebetulnya bukan bil tetapi bil. Bil haq. Dan qaf bila kita pantulkan di situ dia jadi qalqalah akbar. Kerana apa? Pertamanya macam mana nak mengenali apa itu qalqalah akbar, qalqalah kubra dan qalqalah sughra? Mungkin sahabat-sahabat ada yang tolong tulis apa yang nak saya sampaikan ini. Qalqalah sughra salah satu daripada 5 huruf yang saya sebut itu ba, jim, dal, qaf dan ta itu ada tanda sukun asli. Ada mati tanda mati asal. Manakala kubra dia berbaris tetapi kita matikan kerana waqaf. Kita berikan dia mati mendatang. Manakala akbar dia dimatikan kerana di akhir ataupun diwaqafkan dan ditambah dengan bersabdu. Huruf tersebut ada sabdu. Pantulannya itu lebih daripada yang lain. Bil haqq. Boleh insya-Allah Mesti ada pantulan. Kecuali sahabat-sahabat nak sambung. Kalau nak wasal, tak perlu pantulan. Contohnya, qalul ana ji'ta bil haqqi fadhabbahuha. Itu kalau kita pilih untuk wasal, untuk sambung. Tapi kalau kita pilih untuk berhenti, mesti ada pantulan. Fadhabbahu. Fadha di hujung lidah. Fadhabbahu. Habdas. Ha besar pula. Beza. Jangan kita baca fazabahuha. Itu dua-dua ha besar. Kalau kita baca fazabahuha, dua-dua ha pedas. Yang pertamanya ha pedas, yang keduanya ha simpul, ha besar. Fazabahuha wa ma kadu yaf'alun. Boleh sahabat-sahabat. Kalau sahabat-sahabat merasakan perkongsian ini bermanfaat, berikan had dan juga thumbs up insya-Allah supaya saya lebih bersemangat untuk berkongsi dengan sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Baik, cuba kita baca bersama-sama ayat ini. Qala innahu yaqulu innaha baqaratul la dhalulun tusirul arda wa la tasqil harsa musallamatul la syiyata
Ada yang sampai ke tak sampai? Kalau tak sampai, berhenti pada tusirul ard. Cuba kita pilih untuk berhenti, ya. Ini bagi sahabat-sahabat yang tak sampai nafasnya, ya. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la zalulun tusirul ard. Baik, kalau berhenti di situ nak ambil di mana? Ambil di innaha baqaratun. Innaha baqaratun la zalulun tusirul arda wa la tasqil harsa musallamatul la syiyata fiha. Kemudian terus ambil pada qalul ana ji'ta bil haqq fadhabahuha wa ma kadu yaf'alun. Macam mana sahabat-sahabat, boleh ke tak boleh? Kalau tak boleh, kita praktiskan lagi, sekali lagi. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la zalulun tuthirul arda wa la tasqil harsa musallamatul la syiyata fiha. Qalul ana ji'ta bil haqq fadhabahuha wa ma kadu yaf'alun. Alhamdulillah, kita teruskan dulu. Baik, kita tahu ayat ini kalau nak dibacakan, nak diingat hukum-hukumnya, memang banyaklah hukum-hukum tajwid yang terlibat padanya. Tapi cubalah ingat, cubalah sebaik mungkin untuk mengingati. Kalau tak ingat, jangan bimbang, insya-Allah kami ada untuk membantu sahabat-sahabat belajar balik Al-Quran daripada asas. Betulkan kembali makhraj huruf, ingatkan kembali hukum tajwid satu persatu. Kita berikan contoh dan sebagainya. Bagi mereka yang bersama dengan kami menjadi ahli cepat Quran, kita akan hantarkan ke rumah anda sebuah buku asas, sebuah buku tajwid dan rakaman buku asas serta tajwid, dan mendapat bimbingan daripada kami secara langsung, insya-Allah. Boleh join jadi ahli. Yuran keahlian hanya sekali saja seumur hidup. Tidak ada yuran bulanan dan tahunan. Baik, kita lihat ayat ini. Wa iz di ujung lidah. Jangan baca wa iz. Kalau wa iz jadi huruf zai. Dia wa iz zal. Wa iz qataltum. Qatal bunyi saja tal terus masuk tum. Jangan baca tum. Kalau ramai orang yang baca tum, ini memang tak perlu nafi lah. Tak perlu nafi. Yang mana dah perbaiki, yang kita dah betulkan, alhamdulillah. Yang mana sahabat-sahabat yang baru bersama dengan kita, jangan baca tum. Yang ini kena baca tum. Kita balik kepada asas. Kita go back kepada asas, iaitu ta bila baris depan bunyi tu. Ada orang baca to ke tu? Minta ada sahabat-sahabat yang tolong tulis. Ta baris depan bunyi tu ke bunyi to? Tu ke to? Kalau tu bertemu mim jadi tum. Kalau to bertemu mim jadi tum. Yang sebetulnya tum. Ta baris depan bunyi tu kita baca. Bila bertemu mim tum. Dan di situ hukum izhar syafawi, jangan dipanjangkan, bunyi saja tum terus masuk. Nafsan. Di situ hukum ikhfa. Asalnya nafsan. Nafsan. Kemudian bila bertemu fa, hukumnya ikhfa 2 harakat. Nafsan 2 harakat. Fadda, dal itu bersabdu, tekankan. Fadda 2 harakat. Ra'tum fiha. Ra, bunyi saja ra terus masuk tum. Bunyi saja tum terus masuk fiha, kerana di situ hukumnya izhar syafawi. Kemudian ada tanda waqaf sili di situ. Mungkin sahabat-sahabat tolong tulis waqaf sili ini dari segi maknanya afdal dilanjutkan, diteruskan. Tetapi kalau sahabat-sahabat tak sampai nafas, seperti mana yang saya selalu pesankan, daripada berhenti secara yang tidak tepat, adalah lebih baik kita berhenti di situ. Ada tanda kita berhenti. Kemudian terus wasal pada wallahu mukhrijun. Wallah. Pertamanya lafzul jalalah itu dibacakan dengan tebal dan dibacakan 2 harakat.
ri menjadi nipis. Ra di situ menjadi nipis. Rijum. Itu hukumnya idgham bi gunnah. Masuk dengan dengung kadar panjang 2 harakat. Rijum 2 harakat. Kemudian ma jangan jangan nganga luas Ma 2 harakat. Kum ikhfa 2 harakat di situ. Kemudian tum izhar syafawi, jangan dipanjangkan. Sempurnakan saja bunyi tum, terus masuk tak ada hamas, ada bunyi angin situ, kaf Tak tumun. Baik, cuba dengarkan. Wa idh qataltum nafsan faddaratum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Baik, itu kalau saya pilih untuk waqaf pada fiha. Kalau saya sambung, wa idh qataltum nafsan faddaratum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Baik, alhamdulillah. Jelas tak jelas? Kalau jelas, minta berikan thumbs up insya-Allah ya. Bagi sahabat-sahabat yang baru bersama dengan kita, jangan lupa pengerasnya seperti biasa. Yang mana yang dah tekan pun boleh tekan. Minta sangat-sangat sahabat-sahabat panjang-panjangkan dengan menekan button share. Seperti mana Allah merezekikan kita untuk bertemu kali ini. Jadi panjang-panjangkan agar orang yang tersayang, ahli keluarga, sahabat-sahabat, kawan-kawan kita juga insya-Allah dapat meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran mereka dan dapat bermanfaat daripada perkongsian kita kali ini. Jadi minta sahabat-sahabat tolong tekan button share seorang sekali. Dan boleh tag kawan-kawan kita atau kongsikan di grup-grup yang kita sertai. Boleh. Kita baca sekali lagi ayat ini. Wa idh qataltum nafsan faddaratum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Alhamdulillah. Itu saya baca dengan wasal lah ya. Kalau sahabat-sahabat tak sampai nafas, saya beritahu berhenti pada fiha. Boleh kita teruskan ayat seterusnya. Faqul nun baris atas terus naik di atas dad makrajnya di tepi. Mungkin ada sahabat-sahabat tolong tulis dad. Tepi lidah kita itu kita bawakan ke kanan ataupun ke kiri. Nadribuhu bi ba'dihha. Faqul nadribu ri menjadi nipis. Ribuhu bi jangan baca biba. Kalau biba jadi huruf hamzah, kalau bibak jadi huruf kaf, di situ huruf ain. Biba di tepi lidah dhiha. Baik, di situ ada waqaf jaiz, berhenti di situ. Kemudian terus pada kadza di ujung lidah. Kadzalika pedas. Yilla. Di situ lafzul jalalah datang. Minta ada sahabat-sahabat tolong tulis. Kalau datang sebelumnya baris kasrah, maka ianya dibaca nipis. Jangan pula di situ kita baca tebal. Contohnya yuhyillah. Tak betul. Di situ kena baca nipis. Yuhyillah dengan kadar panjang sama juga 2 harakat. Lafzul jalalah, lam yang kedua itu walaupun kita nampak di atasnya baris fathah, tetapi dibaca 2. Walaupun ditulis 1 tetapi dibaca 2. Yuhyillahul, baris depan terus naik di atas lam. Naik terus di atas lam yang bertanda mati. Kemudian kita terus masuk mau. Jangan baca mau, tak betul. Jangan baca mau tetapi mau. Mauta 2 harakat. Yuri ri menjadi nipis. Yurikum, di situ izhar syafawi, bunyi saja kum terus masuk 2 harakat. Ya 2 harakat. Tihi, di situ maksilah qasirah dibacakan 2 harakat.
la'allakum. Di situ izhar syafawi. Bunyikan saja kum terus masuk ta'qilun. Ain dan diberhentikan dengan ma'arid li sukun. Dibacakan dengan kadar 2, 4 ataupun 6 harakat. Boleh sama-sama sahabat-sahabat, insya-Allah. Kita bacakan bersama-sama. Faqulna adribuhu bi ba'dihha kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Macam mana? Boleh? Dia kena praktis lah ya. Baca tu duduk, kalau baca Al-Quran ni duduknya biar sempurna. Jangan duduk terlalu rendah. Kita duduk biar tegap supaya kita dapat menarik nafasnya dengan selesa. Cuba sekali lagi. Faqul nadribuhu bi ba'dihha kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Baik, alhamdulillah, kita terus lihat ayat yang seterusnya. Baik, insya-Allah kita lihat ayat ini bersama-sama. Dengungkan di situ hukumnya wajibul gunnah. Thumma qasat, baru masuk qasat. Jangan baca summa qasat. Itu tak betul. Jadi di situ kita panjangkan 2 harakat. Thumma qasat, ada hamas di situ. Ta, pastikan ada bunyi anginnya di akhir. Qulubukum, di situ ada dengung idgham mislan saghir, nama hukumnya. Mungkin ada sahabat-sahabat yang tolong tulis di ruangan bawah, mim mati bila bertemu mim hukumnya idgham mislan saghir. Cara bacaannya dengung 2 harakat. Kemudian kita jumpa di situ hukum iqlab. Minta ada sahabat yang tolong tulis iqlab, iaitu menukar bunyi nun kepada bunyi mim yang nipis ya. Daripada bunyi min ba'di jadi mim dengan kadar panjang 2 harakat. Ba'ain di situ, di za di hujung lidah. Likafahiyakal, di situ semuanya 1 harakat. Likafahiyakal, kaf baris atas terus naik di atas lam. Kemudian ha pedas di baris bawah. Hijarati au, di situ jangan baca au. Ashaddu qaswah, dan juga ta marbutah, ta simpul. Bila di akhir kita dengungkan, kita bacakan dengan bunyi ha. Bunyi ta itu tukarkan kepada ha besar, bukan ha pedas. Jangan pula kita bunyi qaswah, tapi qaswah. Kali lagi kita dengarkan. Summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Baik, kita lihat ayat yang seterusnya. Sekali lagi kita jumpa di situ wajibul gunnah, dengungkan 2 harakat. Wa inna minal ha pedas, ratilama, nak ke lama itu jangan dilambatkan ya. Di situ. Kemudian terus masuk selepas lama ma 2 harakat. Yatafajjaru min, hukum izhar di situ, bunyi saja min terus masuk. Hul anhar, jadi ada 2 izhar halqi. Minhu, kemudian anhar, bunyi saja min terus masuk hul, bunyi an terus masuk har, dan ro-nya dibacakan dengan wajah yang tebal. Sekali lagi dengarkan. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Baik, kita lihat ayat yang seterusnya. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma'. Perhatikan.
Wa in, dengungkan di situ wajibul gunnah. Minha, di situ izhar halqi, bunyi saja min terus masuk ha, 2 harakat. Lama, ma, jangan ma, jangan luas ya. Yashaqqaqu fayakhruju min, ruju min. Selepas ju terus masuk min, izhar halqi, bunyi saja min terus masuk hulma. Dengarkan sekali lagi. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma. Baik, kita lihat ayat seterusnya. Wa inna minha, sama seperti tadi. In itu didengungkan 2 harakat, kemudian min izhar halqi terus masuk ha. Lama yahbitu min, bitu min to. Jangan baca bitu tapi bitu. Ramai kadang orang silap di situ. Huruf to baris depan dia bunyi tu. Tu jadi huruf ta. Di situ huruf tu. Yahbitu min, bunyi saja min izhar halqi terus masuk khasyiyatillah. Dan lafzul jalalah, mungkin ada sahabat-sahabat tolong tuliskan, bila waqaf mestilah diberhentikan dengan 2 harakat ataupun 4 ataupun 6. Jangan tak cukup. Jangan pula kita berhenti khasyiyatillah. Tak betul ya. Dia sekurang-kurangnya khasyiyatillah baru berhenti. Baik, kita dengarkan sekali lagi. Wa inna minha lama yahbitu min khasyiyatillah. Baik, kita terus ayat yang seterusnya. Wa mallah, di situ dibacakan dengan tebal lafzul jalalah. Jangan pula kita baca nipis. Wa malla, tak betul ya. Wa mallah dibacakan dengan 2 harakat lafzul jalalah. Hu bi ghafilin, hu bi ghafilin, bunyi saja lin izhar halqi terus masuk didengungkan di situ wajibul gunnah 2 harakat. Ma ta'malun, jangan pula kita baca amma ta'malun, tak betul. Dia mestilah dengungkan baru masuk ma ta'malun, dan diwaqafkan ma'aril sukun dengan 2, 4 ataupun 6 harakat. Ya, sekali lagi dengarkan. Wa mallah, gitu ya, 2 harakat. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Baik, insya-Allah ya, kita teruskan ayat seterusnya. Baik, kita lihat ayat ini. Afatat, ta bari atas bertemu ta. Ta bari atas bertemu ta, dibacakan dengan pantulan bulat ya. Tat ma'u, ma'u. Na'i, di situ didengungkan idgham bila gunnah, idgham bi gunnah 2 harakat. Ayyu, ay, didengungkan 2 harakat. Yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah. Baik, insya-Allah dia dibacakan afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqum. Di situ didengungkan 2 harakat. Minhum itu izhar halqi, kemudian izhar syafawi. Yasma'una kalam Allah, dan diwaqafkan pada kalam Allah. Summa yuharrifunahu, kemudian kita dengungkan di situ summa yuharrifunahu, dibacakan iqlab di situ 2 harakat. Ainnya dijelaskan bima aqalu huwa hum, bunyi saja izhar syafawi terus masuk ya'lamun. Boleh sekali lagi kita bacakan. Afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah.
Baik, saya pilih untuk waqaf di situ, saya terus ambil pada thumma. Thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Baik, kita teruskan ayatnya. Wa idza za di hujung lidah. Wa idza laqul ladzi qaf baris depan terus naik di atas lam yang bersabdu. Zi di hujung lidah. Na amanu qalu, dibacakan 4 atau 5 harakat. Aman didengungkan di situ wajibul gunnah 2 harakat. Na wa idza za di hujung lidah. Khala 2 harakat. Ba'duhum di situ izhar syafawi, bunyi saja hum terus masuk. Ila ba'd. Baik, kalau sahabat-sahabat nafas tak sampai boleh berhenti di situ. Ya, kalau sampai nak terus silakan. Kalau nak sampai terus jadi ikhfa di situ. Ba'dun qalu dan ila akhir ya. Kalau pilih untuk waqaf berhenti pada ba'. Kemudian terus wasal pada qalu. Qalu dibacakan 4 atau 5 harakat. Antu hadithu thuthathisu nahum ikhfa syafawi di situ, mim mati bertemu ba 2 harakat. Bima fatahallah di situ dibacakan lafzul jalalah 2 harakat. Alaikum bunyi saja kum terus masuk. Yuhaj itu hukumnya mak lazim kalimi musakhkhal dibacakan dengan 6 harakat. Sahabat-sahabat jangan lupa di situ dibacakan 6 harakat. Saya bagi tip yang mudah sahabat-sahabat ingat ialah kalau ada tanda panjang macam misai ataupun ombak itu datang selepasnya huruf yang bersabdu. Mungkin ada sahabat-sahabat yang tolong tulis bacaannya 6 harakat. Jangan lupa ya. Jangan baca 4 atau 5 harakat, mesti 6 harakat. Liyuhajju baru masuk jim ya. Kemudian ikhfa syafawi 2 harakat. Bihi dibacakan maksilah qasirah 2 harakat. Ain ikhfa 2 harakat. Darabbikum. Baik, kalau pilih untuk waqaf di situ, waqafkan di situ. Sambungkan terus pada afala taqilun. Boleh sahabat-sahabat dengarkan saya lagi. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khala ba'dhum ila ba'd. Baik, kalau sahabat-sahabat berhenti di situ adalah lebih baik sebenarnya. Maafkan saya bukan ambil daripada qalu, kita patah balik sedikit ambil daripada wa idza khala ba'dhum. Wa idza khala ba'dhum ila ba'dhin qalu atuhaddithunahum bima fatahallahu lakum. Baik, kalau dah berhenti di situ barulah kita ambil pada qalu. Qalu atuhaddithunahum bima fatahallahu alaikum liyuhajjukum bihi inda rabbikum afala taqilun. Alhamdulillah ya. Jadi begitulah sahabat-sahabat ya. Jadi bila kita baca Al-Quran, kita mestilah menjaga disiplin-disiplinnya, yang mana perlu dipanjangkan, yang mana perlu dipendekkan, yang mana perlu didengungkan, yang mana perlu dijelaskan dan sebagainya. Jadi insya-Allah mestilah dilakukan pengulangan demi pengulangan untuk kita mempersiapkan diri kita nanti insya-Allah, bukan saja menghadapi Ramadan ini, Ramadan yang akan datang ini sebagai semangat saja. Yang penting kita mempersiapkan diri kita untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau Allah tanya kita, aku berikan kamu peluang hidup di dunia berpuluh-puluh tahun, jadi kenapa tak ada masa untuk memperbaiki bacaan Al-Quran? Apa yang kita nak jawab nanti? Jadi sekurang-kurangnya kita telah berusaha, kita telah berusaha. Kalau akhirnya
let's say lah sampai ke akhir ayat kita, bacaan Al-Quran kita tak seperti mana yang sepatutnya, sekurang-kurangnya kita boleh menjawab, adalah jawapannya yang kita telah pernah berusaha dulu sewaktu kita hidup untuk memperbaiki bacaan Al-Quran. Baik sahabat-sahabat, kalau semua dah bersedia, insya-Allah kita akan bacakan bersama-sama daripada awal ayat 70 hingga 76. Sebelum itu, boleh tak saya minta sahabat-sahabat komen seronoknya cinta Al-Quran, ataupun boleh komen dalam bahasa Inggeris I love Quran, insya-Allah. Jadi sebelum kita mulakan, perbetulkan dahulu tempat duduknya, bagi duduk tegak elok, kita nak baca supaya boleh tarik nafas dengan baik. Dan juga sekali lagi bagi sahabat-sahabat yang nak kami bantu, insya-Allah, untuk memperbaiki bacaan Al-Quran daripada awal, daripada asas, kita betulkan balik makhraj huruf, kita belajar balik hukum tajwid satu persatu, insya-Allah. InsyaAllah bagi mereka yang menjadi ahli cepat Quran, kita akan kirimkan ke rumah anda sebuah buku asas, sebuah buku tajwid serta rakaman kedua-dua buah buku tersebut, dan mendapat bimbingan secara langsung daripada kami. Jangan bimbang, tidak ada yuran bulanan ataupun tahunan. Sahabat-sahabat hanya perlu memberikan komitmen sekali saja, yuran keahlian sekali saja seumur hidup. InsyaAllah satu keluarga akan dapat belajar sampai mati, insyaAllah, sampai bila-bila. Jadi bagi yang berhajat, boleh tulis di ruangan komen sebagai persediaan kita menghadapi Ramadan yang bakal menjelang ini. Jadi kita nak pastikan bulan puasa kali ini bacaan Al-Quran kita lebih mantap, lebih baik daripada bulan Ramadan yang telah berlalu. Jadi boleh komen di ruangan bawah nak jadi ahli cepat Quran sekarang, dan pihak admin kami akan cuba membantu anda mendaftar secepat mungkin. Baik, kita akan bacakan di atas kiraan 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqarata shabaha 'alaina. Innal baqarata shabaha 'alaina wa inna insya'allahu lamuhtadun. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalulun tuthirul arda wa la tasqil harsa musallamatun la shiyata fiha. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوا ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها
الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah. Jadi diharapnya perkongsian tadi sedikit sebanyak memberikan nilai tambah kepada sahabat-sahabat untuk meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran. Jadi sekali lagi saya menyeru sahabat-sahabat yang ingin memperbaiki bacaan Al-Quran daripada asas, insya-Allah boleh sertai kami dengan menjadi ahli cepat Quran. Untuk kami bantu, kami akan kirimkan sebuah buku asas dan tajwid ke rumah anda serta rakaman yang akan dapat diakses melalui aplikasi cepat Quran dan juga melalui Facebook Close Group cepat Quran, insya-Allah. Dan kita akan berikan bimbingan sahabat-sahabat daripada masa ke semasa. Ada 17 keistimewaan pada mereka menjadi ahli cepat Quran. Jadi apa tunggu lagi? Boleh tulis di ruangan bawah nak jadi ahli cepat Quran sekarang untuk kita bantu sahabat-sahabat meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran. Jadi selepas ini ada, insya-Allah, bagi yang berhajat untuk menyertai menjadi ahli cepat Quran, ada sebuah video ringkas berdurasi 2 minit, insya-Allah, memberikan penerangan sedikit sebanyak kaedah yang kami gunakan pada sahabat-sahabat yang nak belajar daripada asas. Jadi boleh tonton video tersebut selepas ini. Jadi sebelum saya berakhir, sekali lagi jangan lupa subscribe YouTube channel kita, Fatihah TV. Jadi bagi sahabat-sahabat yang nak mendapatkan banyak lagi pelajaran-pelajaran pengajian Al-Quran, boleh subscribe YouTube dan menekan notifikasi Fatihah TV. Jadi saya rasa setakat itu dahulu perkongsian daripada saya. Saya mohon maaf jika ada sebarang kesilapan dan kesalahan, kerana sesungguhnya yang baik, yang betul, yang sempurna itu adalah daripada Allah SWT. Yang silap dan salah itu dari kelemahan diri saya sendiri. Saya akhiri dengan aquli qouli hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat mengaji Al-Quran, ingat cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran, dan terima kasih. Assalamualaikum. Memperkenalkan kaedah Al-Barki, satu kaedah cepat dan sistematik untuk belajar mengaji Al-Quran dari asas hingga mahir tajwid. Antara keunikan kaedah ini, ia menggunakan kata kunci yang mudah diingat dan bersifat anti lupa. Tidak seperti kaedah lain, Al-Barki juga memberikan penerangan tajwid beserta contoh dan huraian yang tersusun dan mudah diikuti serta difahami. Pertamanya, pelajar akan diperkenalkan dengan 4 kata kunci teras yang menggunakan baris atas atau fathah seperti nama saya, kata Jawa, kata roha, adalah ba. Setelah itu, pelajar akan melakukan latihan pengkayaan kata kunci dan dari situ bermulalah pelajar diperkenalkan dengan baris bawah dan depan atau lebih dikenali sebagai kasroh dan dhammah. Dari kata kunci nama saya menjadi nimisi, numusuyu, kata Jawa menjadi
kitijiwi, kutuju. Dari kata roha menjadi kitirihi, kuturuhu. Dan dari adalaba menjadi idilibi, udulubu. Seterusnya, pelajar akan belajar baris tanwin atau baris dua, juga bersandarkan kata kunci menjadi nan man san yan, kan tan jan wan, kan tan ron han, an dan lan ban, dan seterusnya latihan tanwin di bawah dan depan. Tahap seterusnya, pelajar akan belajar bacaan mad bersumberkan kata kunci menjadi nama saya, kata Jawa, kata roha, adalaba. Kaedah Al-Barki disusun dengan cara yang sangat sistematik dan telah berhasil membantu ramai menguasai bacaan Al-Quran dengan baik. Pada bahagian tajwid pula, pelajar akan diberikan pengenalan dan huraian hukum tajwid beserta contoh bacaan seperti hukum nun mati, mim mati, jenis-jenis idgham, hukum bacaan mad dan pelbagai lagi panduan serta bimbingan secara mudah dan berkesan. Apa tunggu lagi? Jom sertai kami menjadi ahli cepat Quran untuk kami bantu anda membaca Al-Quran dengan baik dan dapatkan sebuah buku asas, buku tajwid serta rakaman kedua-dua buah buku tersebut dan kesemua 17 keistimewaan ahli cepat Quran. Daftar sekarang dan selamat belajar cara mudah dan cepat mengaji Al-Quran. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kaedah yang nak saya kongsikan hanya sesuai untuk mereka yang masih keliru dengan huruf bersambung-sambung, bacaan Al-Quran tak lancar, tak ingat hukum tajwid, tak tahu cara nak wakaf bila jumpa ayat panjang, siang hari sibuk bekerja, malam pula melayan ahli keluarga, akhirnya tak ada masa nak ke kelas, atau anda ada perasaan malu. Sekiranya anda menghadapi cabaran di atas, teruskan menonton. Mungkin video ini dapat berikan cadangan penyelesaian masalah anda. Anda sudah bersedia? Jom saya kongsikan. Memperkenalkan pengajian Al-Quran Cepat Quran, sebuah aplikasi mengaji dari asas hingga mahir tajwid. Saya kongsikan 17 sebab anda perlu mendaftar sebagai ahli. Pertama, anda mendapat pelajaran satu kaedah mengaji Al-Quran yang sistematik dan mudah diingat. Kedua, kami berikan kepada anda sebuah buku asas dan tajwid yang akan dipost terus ke rumah anda. Ketiga, anda akan mendapat akses penuh ke rakaman pengajian asas dan tajwid melalui aplikasi dan Facebook Cepat Quran bagaikan anda berada di dalam kelas. Selain itu, anda akan mendapat sesi konsultasi selama 1 jam setiap bulan. Kelima, rakaman bacaan Al-Quran 30 juzuk beserta bimbingan tajwid yang akan diberi dari masa ke masa. Keenam, sesi soal jawab secara live di Facebook Cepat Quran. Tidak cukup dengan itu, setiap ahli diberikan e-book asas tajwid resam Usmani. Yang paling best, waktu dan tempat belajar adalah fleksibel. Anda tentukan sendiri di mana-mana dan bila-bila masa mengikut keselesaan. Kalau terlupa, jangan bimbang. Anda boleh mengulang-ulang video tanpa had sehingga mahir tajwid. Konten pelajaran akan sentiasa diupdate. Dan yang pasti, anda akan diberi sokongan berterusan sepanjang hayat. Jangan bimbang dengan komitmen setiap bulan kerana tiada yuran bulanan atau tahunan. Yuran keahlian hanya dikenakan sekali seumur hidup. Pembimbing pengajian Ustaz Izwan Ahmad, seorang guru Al-Quran bersanad, bertauliah dan berpengalaman. Jadi hari ini kami nak serahkan kaedah yang power ini kepada anda supaya anda dapat membaca Al-Quran dengan baik, lancar dan tepat. Jadi, jangan bertangguh lagi. Jom sertai kami sebagai ahli cepat Quran. Layari www.cepatquran.com untuk mendaftar. Assalamualaikum.